Apa maksud ubat? Ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan juga komplementari, di mana ubat ini sebenarnya ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit, dan ubat dan rawatan ini perlulah didapati daripada pihak-pihak yang bertauliah. Dia sebenarnya tak boleh diambil sukatilah, sama ada diambil daripada farmasi, doktor dan orang yang dianggapkan sebagai bertauliah. Kemudian kalau kita melihat kepada ubat tradisional ni ialah ubat yang diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. So ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu kala. Okey. Kemudian kita menggunakan, pertama ialah kita gunakan aloe vera, iaitu lidah buaya, di mana lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat laran matahari, ataupun kalau kulit kita terkena benda yang panas, kita guna aloe vera. Kemudian kalau kita lihat kepada ginseng ni, kaum Cina ni kan banyak amalkan ini. Herba ini yang sangat popular digunakan perubatan tradisional oleh kaum Cina untuk memelihara kesehatan badan. Dan kalau lihat di hujung sana kita ada halia, melegakan bengkak di dalam badan, sengal pada badan, serta menghalang angin dalam badan. Seterusnya menggunakan pokok bunga raya. Daunnya melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Sementara kulit pokok Cinchona spesies digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Mana dengan ubat-ubatan moden? Ubat moden ialah ubat yang dihasilkan di dalam makmal. Yang pertama, kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas, di kedai-kedai farmasi dan sebagainya. Dan ubat moden disediakan dalam pelbagai bentuk seperti pil, kapsul, pasta, ampaian dan juga larutan, dan bergantung kepada penggunanya. Ubat moden dikelaskan sebagai 3 jenis, iaitu analgesik, antibiotik dan juga psikoterapeutik. Jadi maksudnya apabila kita pergi jumpa doktor, doktor akan memberi beberapa jenis ubat, dan ubat itu akan dikelaskan kepada yang pertama analgesik, antibiotik dan juga psikoterapeutik. Ubat analgesik. Ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Contohnya analgesik adalah seperti aspirin, paracetamol, panadol dan juga kodina. Jadi kalau lihat kepada gambar-gambar, ini adalah ubat yang dipanggil sebagai analgesik. Jadi ubat yang disebut sebagai ubat antibiotik, yang dipanggil sebagai antibiotik, ubat ini berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus atau bakteria yang boleh melawan bakteria yang menyebabkan penyakit, dan ubat ini dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Jadi contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan juga streptomycin. Cikgu nak tanyalah, yang vaksin tu apa benda? Macam-macam jenis vaksin sekarang ni. Kita ada Pfizer, ada Sinovac dan juga kita ada AstraZeneca dan bagai-bagai ni. Ada cari maklumat tak? Sebab vaksin itu ada yang dicucuk itu adalah macam bahagian kecil DNA. Ada yang dicucuk tu adalah penyakit yang dilemahkan, kemudian dia berfungsi masuk dalam badan akan menghasilkan antibody. Tapi antibiotik ni lain tau, iaitu ubat yang akan membunuh bakteria yang menyebabkan kita sakit atau demam. Sebab itu ia perlu dihabiskan dalam tempoh yang diberi doktor, dan doktor jarang memberi kita antibiotik yang berpanjangan, sebab antibiotik ini akan mengalahkan fungsi antibody dalam badan, dan akhirnya orang tu kebergantungannya kepada ubat, tapi badan dia tak kuat lepas itu. Jelas antibiotik ada bahan anti kepada mikrob yang masuk dalam badan yang menyebabkan penyakit. Antibiotik dihasilkan sebenarnya oleh mikrob juga. Contohnya penicillin kan. Kemudian dia dimasukkan sama dalam bentuk tablet atau dalam bentuk kapsul. Okey, ubat yang dipanggil sebagai psikoterapeutik. Ubat ini kalau awak perhatikan diguna untuk merawat pesakit psikiatrik. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya, sebab mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor. Jadi kenapa? Sebab
boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan juga kelakuan seseorang. So, ubat ini boleh dikelaskan kepada 3 jenis. Ubat yang dipanggil sebagai ubat psikoterapeutik ni, pertama ialah dipanggil sebagai stimulan. Stimulannya ialah diberi kepada pesakit apa? Untuk merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan juga perasaan pesakit. Contohnya ialah amfetamina. Kemudian jenis yang kedua bagi ubat yang dipanggil sebagai psikoterapeutik ni adalah jenis kedua dipanggil anti-depression, iaitu ubat ini berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Orang tu asyik sedih je kan, rasa tak mahu hidup lah. So ia diberi satu ubat yang boleh memberikan dia semangat. Itu contohnya ialah imipramine dan juga amitriptyline. Kemudian yang ketiga bagi ubat terapeutik ni adalah antipsikotik, itu ubat penenang. Contohnya tranquilizer, barbiturat, diazepam dan juga halo. Okey, gambar urutan kan, mengurut. Okey, ia merupakan salah satu perubatan komplementari. Perubatan komplementari tidak hanya memfokus kepada usaha merawat penyakit sahaja, tetapi juga memastikan pesakit sehat secara holistik, merangkumi fizikal, mental dan juga emosi. Jadi perubatan komplementari ini adalah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat pesakit. Jadi ia digabungkan untuk merawat pesakit. Selain daripada urutan ialah yang ini tadi akupuncture kan, jarum akupuncture. Ya, rawatan apa dia menggunakan jarum, di mana kalau kepada ciri kepada akupuncture tu ialah jarum steril sudah dibasmi kuman, dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit yang disebut sebagai titik akupuncture dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Hal ini dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Sebab saraf ni, kalau sakit saraf dia sangat-sangat sakit. Jadi rawatan memasukkan hujung jarum yang sudah disteril merangsang sel saraf itu untuk menghantar maklumat dengan lebih laju dan sempurna, iaitu akupuncture. Dan kalau awak dengar ada praktis, kalau video siapa nama, ada seorang lelaki Cina tu, dia lipat sana, dia lipat sini, ni ada gambar dia tu, lepas dia lipat sana lipat sini, orang tu sembuh selepas dia buat. Ini dipanggil chiropractic. Chiropractic tu apakah yang dilakukan kepada pesakit? Memberi tekanan kalau kepada baca di sini, chiropractic tidak menggunakan ubat, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli chiropractic untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Jadi chiropractic ini berkesan untuk merawat orang yang sakit belakang, leher, sakit sendi, sakit kepala dan juga kecederaan sukan. Jadi dia gunakan tangan, jari dan juga penumbuk. Urutan ni didapati dapat melegakan keresahan, stres, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan juga masalah urat saraf. Jadi cikgu nak ulang di sini, kaedah-kaedah yang digunakan berlainan berdasarkan kepada jenis penyakit yang dihadapi, di mana rawatan ini tidak menggunakan ubat-ubatan, tapi menggunakan kaedah tanpa ubat. Kemudian satu lagi kaedah yang dipanggil sebagai complementary ialah homeopati. Homeopati ini perolehi dalam bentuk cair, dalam bentuk tablet atau kapsul. So apakah dia homeopati? Homeopati ini ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk. Jadi ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Dia tidak seperti antibiotik. Seterusnya adalah kaedah yang dipanggil sebagai terapi herba. Apakah dia terapi herba? Terapi herba ni menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit, contohnya akar ke daun ke. Jadi penggunaan herba ini lebih diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadi, tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan. Dan ini dia, ada yang menggunakan cengkeh kan, ada yang menggunakan batu sauda, ada yang menggunakan kulit kayu manis dan sebagainya. Ini dipanggil sebagai terapi